Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada saudara semua. Sekular adalah konsep bahawa kerajaan atau entiti lain harus wujud secara terasing dari agama atau kepercayaan mereka. Dalam satu segi, sekularisme dapat memberikan hak untuk menjadi bebas dari peraturan dan ajaran agama dan kebebasan dari pengenaan agama kerajaan terhadap rakyat dalam sebuah negara yang berkecuali pada hal ehwal agama. Dari segi lain, ia merujukkan pada pandangan bahawa aktiviti manusia dan keputusan, khususnya yang berpolitik, harus berasaskan pada bukti dan fakta yang tidak berat sebelah dengan pengaruh keagamaan. Tujuan dan peradaban pada sokongan berlainan secara lebar. Laikisme Eropah, ia telah didebatkan bahawa sekularisme adalah suatu gerakan terhadap modernisasi dan jauh dari nilai-nilai keagamaan tradisional yang juga digelar sekularisasi. Jenis sekularisme ini pada suatu tahap sosial atau berfalsafah telah sering bermuncul sementara mengekalkan suatu gereja negara rasmi atau sokongan agama negara lain. Di Amerika Syarikat, sesetengah berdebat bahawa sekularisme negara telah berkhidmat pada setakat yang lebih besar untuk melindungi agama dari gangguan kerajaan, sementara sekularisme pada suatu tahap sosial adalah lebih prevalent. Dalam negara-negara juga, gerakan politik berlainan menyokong sekularisme untuk berlainan alasan. Dalam istilah politik, sekularisme adalah suatu gerakan terhadap pengasingan agama dan kerajaan, sering diistilah pemisahan gereja dan negara. Ini adalah dirujukkan pada pengurangan ikatan di antara kerajaan dan sesebuah agama negara, menggantikan undang-undang berasaskan kitab suci seperti Torah dan hukum syariat dengan undang-undang sivil dan menghapuskan perselisihan pada asas agama. Ia telah dikatakan untuk menambahkan demokrasi dengan melindungi hak asasi agama minoriti. Pertumbuhan dan perkembangan sekularisme dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama merupakan kekejaman gereja. Jadi, sekularisme muncul hasil respons kepada kekejaman pihak gereja yang menindas orang awam, terutama sekali ahli sains. Kekejaman ini berlaku kerana paderi-paderi mereka berpegang kuat kepada ajaran agama mereka yang menentang sebarang perkara yang tidak mengikut ajaran mereka. Jadi, pihak gereja juga telah membakar hidup-hidup beberapa orang ahli sains kerana perbezaan pendapat. Faktor yang kedua merupakan sifat ataupun nature agama Kristian itu sendiri. Jadi ajaran Kristian ini bersifat metafizik ataupun kerohanian semata-mata yang menafikan sifat fizik dan juga duniawi. Secara fitrah dia, manusia ini mempunyai sifat ingin menikmati keseronokan dunia. Apabila fitrah ini dinafikan, mereka mula memberontak dan ingin membebaskan diri daripada agama dengan alasan agama ini telah mengongkong mereka daripada menikmati keseronokan duniawi. Hal ini telah berlaku dalam golongan masyarakat Kristian Eropah bersifat berfahaman sekularisme yang ingin membebaskan diri daripada agama Kristian yang bersifat kerohanian semata-mata. Faktor yang ketiga ialah penyelewengan agama Kristian. Jadi menurut John Fallon, agama Kristian ini tidak lagi asli sejak abad kedua. Agama ini telah dicemari oleh unsur-unsur penyembahan patung dan daripada sinilah munculnya sistem kepaderian. Para paderi ini mendakwa bahawa mereka merupakan pengantara antara Tuhan dan juga manusia, dan pihak gereja Katolik yang angkuh juga telah mendakwa bahawa mereka ini mempunyai hubungan batin dengan Tuhan. Teori-teori palsu yang digunakan atas nama wahyu Tuhan ini telah mencetuskan ketegangan dan penentangan terhadap gereja Katolik. Jadi orang-orang awam, terutamanya ahli sains, berpendapat bahawa teori-teori palsu ini hanyalah khayalan pihak gereja sahaja. Baiklah, seterusnya saya akan menceritakan mengenai ciri-ciri yang terdapat di dalam sekularisme. Seperti mana yang kalian tahu, ciri pertama ialah penolakan agama di dalam kehidupan manusia.
Daripada ayat ini, fahamlah kita bahawa ini adalah merupakan fahaman sekularisme di mana golongan sekularis menganggap bahawa peranan agama itu tidak penting dan menjadi penghalang kepada kemajuan dan pembangunan manusia. Misalnya, terdapat satu falsafah moral barat menganggap bahawa agama dan moral perlu dilanggari sekiranya menjadi penghalang kepada mereka untuk berhibur dan mencapai keseronokan dunia. Seterusnya, ciri kedua, sekularisme ialah bersifat dualisme di mana soal-soal kehidupan dan hal ehwal keduniaan tiada kaitan sama sekali dengan akhirat atau agama. Menurut pandangan sekularis, seseorang yang belajar ilmu sains mata-mata tidak ada kaitan dengan agama atau Tuhan. Akan tetapi, bagi orang Islam, selain sains mempunyai kaitan dengan Tuhan dan agama. Dalam Islam, ilmu mempunyai nilai ibadah dan menuntut ilmu menjadi sesuatu yang wajib kepada umat Islam. Bahkan, ilmu yang dipelajari ialah amanah yang akan ditanya kelak di akhirat. Dan ciri-ciri yang ketiga adalah bersifat liberal. Liberalisme yang lahir di barat ialah hasil daripada sikap gereja yang menolak penemuan dan ciptaan baharu dalam kehidupan manusia. Oleh sebab penolakan dan kebohongan gereja terhadap kehidupan manusia, maka lahirlah golongan sekular, terutamanya saintis di barat yang membebaskan diri mereka daripada agama. Demikian, wujudlah liberalisasi dalam semua bidang kehidupan seperti sosial, politik, pendidikan, ekonomi dan lain-lain. Mereka juga berpandangan bahawa mereka bebas untuk melakukan apa-apa sahaja. Berikutan dengan pandangan mereka ini, maka akhirnya lahirlah masyarakat barat liberal sekular yang diiktiraf seperti pasangan sejenis ataupun yang telah lebih dikenali dalam kalangan masyarakat zaman kini ialah LGBT, iaitu singkatan kepada lesbian, gay, bisexual dan transgender. Dan tidak terkecuali mereka juga dibenarkan berkahwin atas nama kebebasan menurut fahaman mereka iaitu sekularisme. Tiga ciri ini telah dinyatakan daripada sumber rujukan oleh Abdul Ghaffar Don pada tahun 2012. Ciri-ciri sekularisme. Yang pertama ialah materialistik. Materialistik merupakan antara ciri yang sangat menonjol dalam sekularisme. Masyarakat sekular menolak nilai-nilai kerohanian dan keagamaan kerana mereka menganggap agama ialah penghalang kepada kemajuan individu, masyarakat dan negara. Nilai-nilai sekularistik ini dapat dilihat dalam sistem ekonomi dan perniagaan. Mereka sanggup melakukan apa-apa sahaja untuk keuntungan. Ciri yang kedua ialah mengutamakan akal rasional. Masyarakat sekular memiliki ciri rasional akal yang salah. Apa itu rasional akal yang salah? Rasional akal masyarakat sekular ini menolak sesuatu perkara yang pada mereka tidak logik. Oleh kerana itu, mereka menolak agama dan Tuhan kerana bagi mereka Tuhan tidak dapat dilihat dan diuji. Mereka juga berpendapat zaman moden iaitu zaman akal fikiran. Ciri yang ketiga ialah pemisahan agama dan negara. Serangan barat meninggalkan implikasi yang membentuk corak dan cara berfikir umat Islam sekarang. Pemikiran tentang prinsip pemisahan agama dan negara merupakan ajaran politik dan perundangan bahawa institusi negara, kerajaan dan agama hendaklah dipisahkan dan bebas dari pengaruh masing-masing. Istilah ini selalu digunakan untuk merujuk kepada gabungan dua prinsip kesekuleraan kerajaan dan kebebasan mengamalkan agama. Konsep ini diambil oleh banyak negara dalam bentuk yang pelbagai daripada struktur perundangan yang dipakai kepada pandangan yang tentang tugas agama dalam masyarakat. Prinsip yang sama seperti laicite juga diguna pakai di Perancis dan Turki, sementara beberapa negara sekular seperti Norway masih mengekalkan agama rasmi dalam perlembagaan. Konsep ini selari dengan idea-idea sosial dan politik lain termasuk sekularisme, beragama dan pluralisme agama. Penyelewangan ajaran Kristian. John Fallon dalam buku Christianity Not Mysterious telah menyerang gereja yang dianggapnya telah sesat. Menurut beliau, agama Kristian telah diselewengkan sejak abad ke-2. Ini kerana ia telah dicemari dengan unsur-unsur penyembahan patung. Di sinilah munculnya sistem kepadrian yang menganggap diri mereka sebagai perantara bagi manusia
dan Tuhan. Dakwaan angkuh yang dilakukan oleh paderi yang kononnya mendakwa diri mereka adalah pengantara Tuhan. Teori-teori palsu dan karut yang dicipta atas nama wahyu Tuhan oleh gereja ini telah mencetuskan ketegangan dan penentangan terhadap gereja. Mereka, terutamanya ahli sains, menganggap teori-teori palsu ini hanya ciptaan dan khayalan paderi gereja sahaja. Seterusnya mengenai sifat atau nature agama Kristian. Sekularisme juga wujud disebabkan oleh ajaran Kristian yang bersifat metafizik dengan menafikan soal fizik keduniaan. Ini kerana secara fitrahnya manusia mempunyai sifat untuk menikmati keseronokan duniawi. Apabila fitrah manusia untuk berhibur, berseronok dan menikmati kesenangan dunia dinafikan, akhirnya manusia akan memberontak dan membebaskan diri mereka daripada agama dengan alasan agama menggongkong mereka menikmati kesenangan dunia. Itulah yang berlaku dalam masyarakat Kristian yang di kalangan mereka yang sekular telah menolak ajaran Kristian yang semata-mata bersifat kerohanian. Kesan sekularisme iaitu aspek pertama adalah aspek agama dan yang kedua adalah aspek dari segi sosial. Aspek agama adalah penghayatan nilai keislaman yang diamalkan negara semakin rapuh dan memandang soal agama hanyalah upacara ritual semata-mata. Dan yang kedua adalah daripada aspek sosial. Aspek sosial ini adalah situasi di mana apabila berlakunya pengasingan diri dari kepentingan beragama menyebabkan kekosongan dalam diri dan jiwa serta kelahiran pembangunan yang tidak seimbang. Aktiviti sosial kini dikelaskan kepada dua aktiviti, iaitu aktiviti agama dan aktiviti bukan agama. Kesan sekularisme dari segi aspek politik mengikut kefahaman barat seperti kapitalisme, sosialistik dan nasionalisme. Matlamat ini untuk mendapat pengaruh, pangkat dan kuasa bukan sebagai mengikut amalan Allah SWT. Kaedah memisahkan aspek politik daripada tugas ulama dan masjid menjelaskan lagi pemikiran umat Islam hari ini sudah menghantui kita. Melalui pengasingan tersebut, mendukung lagi sekularisme dan menolak Islam sebagai cara hidup kita. Dari aspek ekonomi pula, menyebabkan lahirnya sistem kapitalisme dan sosialisme yang bermatlamatkan kekayaan dan kemudahan tanpa memiliki soal halal haram, keadilan sosial dan kebajikan masyarakat. Walau bagaimanapun, sistem Islam masih lagi wujud, tetapi ideologi sekularisme yang utuh tidak menjadikan Islam sebagai konsep untuk keseluruhan urusan ekonomi negara. Malah aspek haram seperti arak dan judi juga masih diteruskan. Kesan sekularisme yang terakhir pula dari segi aspek pendidikan, lebih mementingkan hal-hal dunia tanpa mengira kepentingan jiwa dan iman yang diperlukan bagi membentuk akhlak dan moral. Sistem pendidikan negara telah diatur dengan dasar sekular dan memisahkan aliran agama dan aliran bukan agama. Pengajian subjek umum di sekolah digubal dengan adil barat dan tidak disepadukan dengan pemikiran Islam. Kesimpulannya, fahaman sekularisme telah menguasai sebahagian besar umat Islam ketika ini. Ini mengakibatkan fikiran mereka menjadi kabur dan ragu akan hukum Allah SWT sebagai panduan hidup yang sempurna. Hawa nafsu dan fikiran bebas yang tidak berlandaskan syarak telah menguasai mereka. Di samping itu, fahaman sekularisme ini bukan saja boleh merosakkan pemahaman dan pemikiran seseorang, ianya juga boleh meruntuhkan akhlak, akidah dan sosial masyarakat. Malah, ia boleh membawa masyarakat kepada gejala keluar pada agama Islam kerana fahaman ini menolak pelaksanaan syariah dengan menggunakan alasan dan hujah yang batil. Justru itu, umat Islam perlulah kembali kepada ajaran Islam yang sebenar dan berusaha untuk memahami tasawuf yang syumul. Sesungguhnya agama Islam itu adalah adil dan bukan agama semata. Dengan itu, setiap lapisan masyarakat umat Islam haruslah bertanggungjawab untuk memastikan fahaman
sekularisme ini tidak berleluasa. Kita juga hendaklah bekerjasama untuk mendaulatkan Daulah Islamiah di Malaysia. Oleh itu, marilah kita membantu, menyokong dan mendukung golongan umat Islam yang bersungguh untuk menegakkan syariat Islam di dalam pemerintahan dan pada masa yang sama tidak bersekongkol dengan pemahaman sekular yang mengabaikan syariat Islam.